Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi dalam rancangan Campus Live Talk yang digerakkan secara kolaborasi bersama dengan Pusat Jaringan Komuniti dan Kegiatan Pelajar Comnet dengan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Unicel. Pasti rancangan ini diperkasakan oleh bahagian pembangunan pelajar dengan jaringan komuniti HCP. Jadi hari ini kita akan meneruskan wacana kita, perbincangan kita dengan mengulas satu topik yang menarik, yang relevan pada ketika ini, iaitu perkembangan teknologi masa kini. Dan kita semua maklum bahawa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah berlangsung lebih daripada 1 bulan ini, mendorong lebih ramai meningkatkan penggunaan internet lebih tinggi, lebih-lebih lagi dalam bidang kependidikan, di mana sekolah dan juga universiti menggunakan sepenuhnya teknologi maklumat dalam meneruskan proses pembelajaran dan pengajaran. Baik, hari ini menariknya kita bersama dengan 2 orang tokoh mahasiswa yang mewakili organisasi pelajar di Unicel. Jadi saya suka nak memperkenalkan panel kita yang pertama, saudari Adlina binti Amran. Apa khabar, Adlina? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay. Dah bersedia untuk persiapan tarawih malam ni? InsyaAllah bersedia dan semua persiapan dah siap lah dibuat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan sedikit Adlina. Adlina ni merupakan Vice President ataupun Naib Presiden Persatuan Mahasiswa Teknologi Maklumat Pematek. Juga aktif dalam beberapa persatuan lain seperti Unicel Mandarin Association, Uniman, dan juga Sekretariat Rukun Negara. Jadi pelibatan yang aktif di kampus dan juga merupakan pelajar yang sedang mengambil jurusan Diploma in Information Technology dan juga pelajar terbaik lah. Juga merupakan alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Subang. Okay, Adlina. Jadi Adlina hari ini akan digandingkan bersama dengan seorang lagi rakan panelis yang juga tidak asing lagi, Saudara Syafiq. Saudara Syafiq, sihat Syafiq? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. So, Muhammad Syafiq bin Abu Bakar merupakan pimpinan mahasiswa daripada Sekretariat Rukun Negara yang juga mengambil bidang teknologi maklumat di Jabatan Perkomputeran dalam jurusan Bachelor in Information Technology sejak 2018. Sebelum ni alumni Unicel dalam Diploma in Information Technology sejak 2013. Jadi untuk maklumat semua, Saudara Muhammad Syafiq dari segi pencapaiannya pernah menangi Gold Medal Winner for Final Year Project 2020 pada awal tahun baru-baru ini, dan juga Bronze Medal Winner for Intellectual Research and Innovation IRIS 2019, juga merupakan Exco Academic Research and Innovation Pematek. Jadi 2 orang tokoh siswa ini, mereka ni aktif dalam beberapa persatuan yang menggerakkan agenda kesedaran teknologi maklumat di kampus dan juga luar kampus. Lain aktif dalam Sekretariat Rukun Negara untuk mempromosikan budaya kemajmukan yang ada di Malaysia. Jadi semua dah sarapan pagi Alhamdulillah dah, sir. Dah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Baik. Okey, kita dibantu oleh hos kita, Saudari Aimi,
Exco MPP yang membolehkan kita live pada pagi ini. Jadi saya nak meneruskan kepada wacana kita pada hari ini, perkembangan teknologi masa kini. Saya nak tujukan kepada panel kita pertama lah, saudari Adelina. Kita tahu apabila dunia dilanda gelombang Industrial Revolution 4.0, yang mana Internet of Things dan juga segala macam teknologi digunakan, semua maklumat dikawal dengan menggunakan smartphone. Nak masak air, nak masak nasi, nak buka pintu, nak buka lampu, smart house, smart home, semua menggunakan Internet of Things dan juga aplikasi yang boleh dicapai menggunakan smartphone. Tetapi kita juga sedar bahawa pasti ada cabaran yang perlu dilalui oleh pengguna, sama ada secara umumnya komuniti global, umat manusia, ataupun kepada mahasiswa sendiri. Mungkin Saudari Adelina boleh memberikan kupasan sedikit tentang revolusi industri 4.0 yang kita sedang laluinya. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adelina. Okay, mengenai industri revolusi 4.0, sebelum itu saya terangkan dululah apakah itu revolusi industri 4.0 itu adalah gabungan daripada proses dan teknologi perabatan tradisional yang mana kita panggil sebagai Internet of Things, IoT. Dia ni industri revolusi 4.0 ni diadakan untuk meningkatkan otomasi, komunikasi serta penggunaan dalam masa nyata lah, seperti komunikasi dua hala dan sebagainya. Jadi mengenai cabaran kepada komuniti dunia khususnya mahasiswa, cabaran-cabaran yang dihadapi adalah dari segi persaingan persediaan pelajar sendiri, persediaan pelajar terhadap industri revolusi 4.0. Kenapa persaingan? Sebab sekarang ni dunia mencari mahasiswa yang mempunyai intelektual tinggi mengenai IR 4.0 ni. Untuk mereka, kerana sekarang ni banyak bidang yang menggunakan teknologi seperti teknologi yang berkaitan digital. Semuanya berkaitan dengan digital. Jadi mahasiswa sebenarnya perlu menambah ilmu pengetahuan dari segi industri revolusi 4.0, dan juga mereka perlu mempunyai idea dan juga inovasi tentang penciptaan alat-alat yang berkaitan dengan industri 4.0. Sebagai contoh sekarang ni banyak alat komunikasi yang kita gunakan seperti telefon pintar, kita ada smart house dan juga komputer riba yang kita guna sekarang ni juga adalah salah satu teknologi industri revolusi 4.0 dalam komunikasi. Okay. Dari situ kita melalui universiti sendiri kita mempunyai final year project yang dibuat untuk para pelajar menunjukkan bakat yang mereka ada, idea yang mereka ada untuk membuat satu teknologi yang boleh diguna pakai pada masa kini. Jadi itu adalah cabaran untuk mahasiswa lah, untuk menyediakan idea-idea yang lebih kreatif untuk kegunaan masyarakat kita. Dan juga mahasiswa juga perlu tingkatkan pemikiran terhadap industri revolusi 4.0 ni. Mereka kena tingkatkan kemahiran, mereka perlu tahu pengetahuan teknologi sedia ada untuk menghadapi dunia pekerjaan misalnya. Jadi mungkin itu adalah cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa bagi pendapat saya. Terima kasih. Okey, baik. Menarik kupasan yang diberikan penerangan awal oleh Saudari Adelina. Sebab kita tahu apabila berlaku pandemik COVID-19 ni, maka hampir seluruh
negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju, telah melakukan lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan, dan ini mendorong meningkatkan penggunaan aplikasi handphone dan juga internet supaya untuk meneruskan proses ataupun operasi organisasi pejabat masing-masing, sehingga kan UNICEF sendiri juga hashtag work from home. Jadi ini menunjukkan bahawa revolusi industri 4.0 ini sedang berjalan dan sedang berlangsung. Jadi saya nak menarik perhatian daripada saudara Syafiq. Mungkin saudara Syafiq boleh sedikit menambah tentang revolusi industri. Sebab ada pandangan-pandangan yang mengatakan apabila revolusi industri 4.0 ini menyebabkan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang terpaksa dimansuhkan. Maka lebih ramailah orang yang akan kehilangan pekerjaan. Okey, jadi bagaimana Syafiq melihat perkara ini? Kita juga sedia maklum bahawa bila pandemik berlaku, ramai juga orang yang telah dibuang kerja sebab tak dapat bekerja di rumah. Jadi mungkin revolusi industri ini dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk yang baru dan juga mengembangkan ekonomi dalam sebuah komuniti ataupun negara. Silakan Syafiq. Okey, Assalamualaikum. Okey, yang berkenaan dengan apa yang Cik Izzuan cakap tu. Okey, sebelum tu saya nak buat tambahan sikit berkenaan dengan Industrial Revolution ataupun revolusi industri yang keempat. Bukan sahajalah daripada segi teknologi IoT, Internet of Things, tapi terdapat lagi banyak sektor-sektor lain yang dalam seperti nama dia sendiri, industri. Dari sektor kilang, daripada ekonomi dan sebagainya. So terdapat keseluruhannya yang secara general kita boleh tengok ada 9. Okay, yang pertama dengan autonomous machinery. Okay. Dengan autonomous machinery ni sekarang ni banyak tempat yang dah implement seperti kegunaan kilang yang tanpa pekerja. Itu salah satu membuatkan kekurangan pekerja yang dari tahap low level skill punya pekerja. Dan dia akan menyebabkan kegunaan dengan autonomous machine, benda yang tu perlu di-develop perlu dipelajari dengan dianggap sebagai high level skill. Maka dengan kekurangan pekerja daripada low level skill, namun dia akan menaikkan lagi tahap daripada pekerja yang high level skill. So daripada sini kita boleh tengok tahap-tahap rakyat yang di Malaysia ni lah. So mereka perlu untuk keep up, kena kejar untuk mengejar high level skill tu untuk mengelakkan daripada kes-kes kekurangan kerja tu lah. Okay, untuk makluman Syafiq juga, dalam laporan berita baru-baru ni di Malaysia hampir 60% pekerja di Malaysia ni adalah berkemahiran rendah. Jadi ini menjadi satu cabaran juga kalau kita nak mengharungi revolusi industri 4.0. Perlu ada satu usaha yang giat untuk memastikan skill ataupun kemahiran pekerja dapat ditingkatkan. Teruskan. Okey, yang seterusnya daripada segi sistem integration. Okey, sekarang ni daripada zaman IT, daripada awal tahun 2000, IT ni dikira sedang menaik. Boleh dikatakan setiap hari tu ada je teknologi yang baru sampai kita sendiri pun tak boleh nak keep up. Cuma daripada segi company sendirilah yang bersaing, yang masing-masing bersaing nak dapatkan nombor 1 untuk mendapatkan nama dengan kira untung dengan teknologi yang terkini untuk membolehkan lagi mudah kepada pengguna-pengguna dia. Serta kita boleh tengok daripada segi high level skill yang seperti yang boleh dikatakan software development ataupun daripada segi business area berkenaan dengan vendor and client dan sebagainya.
Dan daripada situ kita boleh tengoklah dengan Industrial Revolution ni dia banyak ada kebaikan dengan keburukan dia sendirilah. Cuma bergantung macam mana kita nak cuba untuk memperbaiki diri kita. Okay, yang seterusnya macam Lina kata tadi, IoT itulah, ada macam apa, smart home, ada device yang menggunakan connect pada menggunakan internet. Kita boleh akses kat mana-mana je. Macam kita terlupa nak tutup periuk nasi kat rumah. Sekarang boleh guna phone je. Kalau yang ada periuk nasi yang guna internet kan sekarang. Tapi beras kena masuk dulu lah Beras dengan air kena masuk dulu. Terlupa masak. Okay, selain pada tu dekat negara Malaysia ni jugalah kisah yang saya ada nampak yang kira negeri Selangor lah dah mulakan untuk develop smart city. Okay, itu salah satu tindakan yang agak bagus lah. Bila dia ada satu pencetus, yang lain akan cuba ikut dan dia akan membangun dengan cepat lah. Cuma buat masa sekarang ni daripada segi infrastruktur yang Malaysia ada, dari segi internet and dari segi hardware and software tu kita agak kekurangan sedikit lah. Cuma untuk naikkan tu perlukan lagi kos lagi banyak untuk buatkan boleh sampai tahap yang kita boleh mulakan smart city tu. Okay, yang seterusnya makin naik daripada segi internet semua, teknologi smartphone. Sekarang komputer semua pun dah power dah. So daripada segi tu, daripada wireless teknologi tu perlu ada security dia lah dari sektor cyber security. Okay. Yang seterusnya yang maybe ada yang tak pernah dengar iaitu cloud computing. Sekarang ni ada yang maybe yang pernah dengar ke apa, yang tak pernah tu, dia merupakan kira literally cloud computing tu ialah pengkomputeran yang dekat atas cloud, kira dia memang atas talian saja. So dia menggunakan dia boleh digunakan secara wirelessly lah. Sekarang banyak yang daripada company-company IT yang menggunakan cloud computing ni untuk memudahkan mereka. Macam masa sekarang ni banyak company IT yang boleh work from home sebab diorang boleh akses secara remote untuk pantau server ataupun untuk berjumpa dengan klien semua, untuk simpan data semua dalam server-server diorang tu. Okay, yang seterusnya ialah additive manufacturing. Okay, ini dia ada kaitan dengan industri yang autonomous tadi itulah, dengan pentambahan dari segi sektor manufactured yang maksudnya lagi banyak teknologi baru, dia makin nak kejar dia punya kuota dia tu. So kita boleh dapat keep up dengan perkembangan ekonomi dengan pengguna. Okay, yang seterusnya Cik Izzuan pernah dengar ke augmented reality? Ya. Augmented augmented. Kira ada dua kategori lah untuk teknologi reality, iaitu virtual reality dan juga augmented reality. Yang augmented reality atau dikenali sebagai AR, ia membawa teknologi atau kira untuk pandangan ke dunia sebenar. Sekarang ni pun kita boleh tengok dalam kira macam Play Store ke atau App Store, kita boleh download. Ada certain apps tu kita boleh view certain maklumat atau kandungan media yang boleh tengok, kita tengok dengan mata kasar tak ada apa. Bila kita scan dengan handphone, kita boleh nampak benda tu akan naik. Dia kira macam hologram tapi dalam bentuk handphone. Itu kira permulaan dia lah. Sebab setakat ni teknologi hologram memang tak nampak lagi yang betul-betul boleh tunjukkan lah. Okay, yang last sekali amat penting daripada sektor ekonomi dan bukan saja kerajaan dan company swasta, iaitu big data. Okay, big data merupakan simpanan data yang banyak yang boleh dikatakan kira konsep dia sebagai satu bank yang sangat besar,
kumpulan data-data yang banyak tu dia digunakan untuk predict, untuk jangka. Boleh dengan data yang kita jangka tu kita boleh ambil tindakan lah, kira kita nak prevent sesuatu yang berlaku ataupun untuk predict sale kita, predict pengguna kita. So daripada big data tu sendiri kita boleh buat macam-macam lah untuk in the future. Okay, itu antara kategori-kategori dia lah dalam IR 4.0 ni. So daripada sini kita boleh keseluruhan dia tu kita boleh tengok daripada pro dengan cons dia, banyak yang daripada segi high level punya skill, punya peluang pekerjaan akan mula naik sejak pada tahun yang akan datang, dan yang kekurangan dia boleh membuatkan pekerja-pekerja yang low skill ni makin kurang peluang pekerjaan dari sektor-sektor ekonomi macam tu. Okay, so pada pandangan saya ni Malaysia masih lagi boleh dikatakan 50-50 lah untuk kita nak serap masuk IR 4.0 ni walaupun dia dah mula berjalan. Itu pandangan saya lah. Ya. Okay. Okay, baik. Satu kupasan yang baik. Walaupun Malaysia mungkin masih ketinggalan sedikit dalam revolusi industri 3.0 maksudnya kita baru nak masuk ke dalam langkah beberapa langkah dalam industri 4.0, tapi saya kira dari segi theoretical, dari segi konseptual, kita harapkan teknologi yang telah dinyatakan oleh Saudara Syafiq tadi dapat membantu memberi kesan atau impak yang besar kepada sektor atau subsektor seperti pertanian, perkhidmatan kewangan, pembinaan, perkhidmatan pendidikan, smart city, seperti Selangor, kita ada smart Selangor, perkhidmatan alam sekitar, pengangkutan, pertahanan dan juga kesihatan. Jadi ini semua perlu kita integrate, kita integrasikan supaya pengurusan maklumat lebih efisien dan manfaatnya kepada rakyat keseluruhannya lah. Okey, saya nak minta sedikit pandangan daripada Adlina. Adlina setuju ke dengan pendekatan nikah online ni? Adlina masih bersama dengan kita? Ya, saya. Okey, mengenai nikah online setuju ke nikah online ni? Musim PKP ni yang nikah boleh nikah online je. Nak jumpa tak boleh, kena ada penjarakan sosial lah. Setuju ke? Soalan yang sangat cepumas ya. Okay. Nikah online setuju atau tak? Bagi saya nikah online ni boleh dilakukan dengan menepati syarat-syarat hukum nikah sendirilah. Jika dia melanggar hukum nikah maka tak digalakkan lah untuk buat, tapi dah keluar bahawa untuk pernikahan sendiri yang penting adalah 5 syarat kita tahu ada kena ada suami, isteri, 2 orang saksi, dan wali dan lagi satu ijab kabul ni. Saya ada tengok dekat satu channel dia bincang isu nikah online ni. Nikah online ni yang penting adalah ijab dan kabul. Macam aku terima nikahnya, aku nikahkan kau. Itu adalah ijab kabul yang penting lah dalam nikah online, dalam konsep nikah lah. Jadi tak semestinya kita perlu berjumpa berjabat tangan dan sebagainya. Jadi bagi saya kalau ada orang yang melamar Adlina dan dia Adlina setujulah untuk nikah online atau nak tangguh juga, mesti selepas PKP baru kita buat secara face to face. Adlina sendiri sebagai pengamal teknologi, ini sebagai norma baru kan. Bagi saya better lah untuk face to face. Masih lagi belum menjadi satu trending ataupun budaya kita untuk nikah secara online. Okey, baik, terima kasih Adlina atas pandangan tu. Saya tanya Syafiq, sebab Syafiq ya, warga kita dah tahu apakah
respon dia. Saya nak pergi Boleh, kepada korang soalan. perbincangan kita. Kita tahu apabila sekarang semua orang hampir, ya Syafiq. Okey, kita nak teruskan kepada wacana kita. Kita semua maklum bahawa hampir mungkin 8 jam ataupun 12 jam kita akan akses kepada handphone kita. Kalaupun kita nak buat tugasan-tugasan yang khusus, buat assignment ataupun kerja pejabat, mungkin kita akan pakai laptop. Tapi sepanjang masa biasa kita akan pakai handphone. Kalau Syafiq sendiri memang akses kepada handphone tu berapa jam satu hari ni? Itu 24 jam tidur pun dengan handphone. Ringkas lah, maksudnya penggunaan kalau Adlina, Syafiq, penggunaan handphone tu, akses pada WhatsApp, akses kepada web browser, berapa jam sehari? Time spend tu. Hello? Jelas tak soalan dah? Dengar tak? Dengar sir. Adlina dengar soalan? Okey. Dengar. Berapa lama yang gunakan, Adlina, berapa lama kamu gunakan handphone ni? Akses kepada handphone ni, tengok WhatsApp, baca Quran. Hampir setiap jam jugalah. Kecuali masa-masa yang tertentu. Agak-agak lah kalau 24 jam tu, 24 jam. 24 jam tu dalam 10 jam macam tu ada jugalah untuk buat assignment sebagainya. 10 jam Betul. Kalau Syafiq pula berapa jam? Dia bergantunglah dalam kegunaan seharian tu. Purata. Purata dia maybe dalam 8 ke 10 jam jugalah. 8 ke 10 jam Jadi betul banyak perlu akses banyak. Ya, betul. Kita boleh melihat ataupun memantau berapa jam kita akses pada phone kita. Kita boleh download lah aplikasi yang ada dalam Play Store, time spend Jadi mungkin dalam mana kita sedar tak sedar berapa banyak kekerapan kita. Jadi kita boleh tahu dan monitor. Yang kita boleh tahu apa aplikasi yang kita akses yang kerap, WhatsApp yang kerap ke, ataupun Quran yang kerap ke, ataupun aplikasi-aplikasi lain. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Syafiq. Apabila trending ini berlaku, lagi musim PKP ni, jadi mungkin ada tak beberapa saranan yang boleh diberikan oleh saudara Syafiq untuk pengguna di luar sana, sama ada mahasiswa ke atau suri rumah ke, yang boleh memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang boleh mengurus produktiviti seharian mereka. Kalau boleh dikongsikan, Syafiq. Okey, terima kasih. Okey, apa yang saya boleh kongsikan lah dengan penggunaan, kira boleh dikatakan dalam Malaysia ni smartphone menghampiri daripada 80% daripada populasi Malaysia ni dah mula menggunakan smartphone lah. Tak kisahlah daripada segi low end sehingga daripada high end punya spesifikasi handphone lah kan. So daripada setiap handphone tu kita boleh gunalah daripada aplikasi-aplikasi seperti yang ada dalam Play Store ataupun App Store. So mengikut pengguna dia. Okay, ada beberapa yang kita boleh describe lah pengguna dia, sama ada yang suri rumah ataupun untuk pelajar-pelajar kita yang di dalam Malaysia ni ataupun dari sekolah, tergolong dengan budak-budak sekolah juga, dan juga daripada segi-segi pekerja yang daripada company ataupun daripada segi industri. Okey, yang daripada segi suri-suri rumah ni, biasalah kan time musim-musim PKP ni boring-boring, tengok Facebook kan, kecam-kecam orang. Okay. Ini nanti kena kecam balik ni Syafiq. Itu kita boleh tengoklah banyak aplikasi Facebook, WhatsApp ataupun yang lebih baik lagi daripada penggunaan dia, kita boleh gunakan Telegram. Okey, untuk Telegram ni salah satu aplikasi yang bagi saya amat bagus lah kalau kita compare dengan WhatsApp. WhatsApp tu memang mudah dengan cepat lah, tapi Telegram ni dia punya kegunaan dia lagi banyak. Macam baru-baru yang update yang terbaru ni, kita boleh tak adalah update terbaru, dia merupakan salah satu ciri-ciri dia lah, kita boleh transfer file tanpa mengubah
kualiti dia. Okey, dari segi gambar kita boleh hantar sebiji macam yang kita tangkap tu, kita boleh hantar sendiri dalam tu kepada orang lain. Macam WhatsApp kalau kita hantar, maybe dia akan compress kualiti gambar tu, memang jadi teruk gila lah. So dari kegunaan Telegram tu kita boleh kita gunalah antara aplikasi yang percuma. Kita just download je daripada Play Store atau App Store tu. Okey, dari segi yang kedua, antara aplikasi yang kita boleh guna tu bukan saja komunikasi lah, maksudnya kemudahan suri-suri rumah tu, yang boring-boring kat rumah tu nak memasak, kita boleh tengok apps-apps yang ada tunjuk resepi untuk masak-masak kat rumah kan. Kita boring-boring tu kita boleh tengok jenis-jenis masakan yang terbaru yang kita tak pernah try. Nanti bolehlah yang dah kahwin tu bagi suami makan, tengok-tengok habis PKP dah tak kenal dah. Aduh. Syafiq juga masak di rumah dengan mengikuti resepi-resepi di dalam aplikasi-aplikasi mobile. Bawa masa ni tak ada lagi lah, yang belum lagi. Pihak-pihak perempuan je lah. Okay, yang seterusnya dari segi pelajar. Yang baru-baru ni kita masing-masing agak boleh dikatakan terkejut lah sebab dengan krisis COVID-19 ni. Banyak yang kira penggunaan pembelajaran secara atas talian lah, secara maya. Kita boleh tengok dari segi-segi daripada sekolah, banyak yang menggunakan teknologi seperti pembelajaran atas talian yang salah satunya ialah Google Classroom. Kita boleh tengok lah, itu antara yang paling senang kita nak akses lah. Google mesti kebanyakannya tahu kan. So kemudahan yang ada tu kita boleh guna secara percuma. Sangat bagus lah, semua dia ada sediakan untuk memudahkan pembelajaran dari atas talian. Dan selain tu daripada peringkat universiti pun perlukan kita pun ada masing-masing universiti yang ada sediakan sistem-sistem seperti e-learning. UNISEL pun ada e-learning UNISEL yang membolehkan kita untuk upload and jawab soalan quiz, test dan sebagainya. Dan juga daripada segi aplikasi video conferencing yang seperti yang kita tengah guna sekarang ni, Google Meet, antara salah satu aplikasi yang percuma lah kita boleh cuba. Dan antaranya kita boleh cuba Microsoft Teams, tapi Microsoft Teams perlukan subscribe lah. So kebanyakan daripada sektor-sektor industri dan company-company je yang pakai Microsoft Teams ni lah. Perlukan untuk subscribe dan pembayaran dan sebagainya. Dan akhir sekali kita boleh cuba guna untuk video conferencing ni, boleh cuba try Cisco Webex. Itu salah satu aplikasi yang percuma lah yang kita boleh try untuk video conferencing, untuk memudahkan kita untuk pembelajaran atas talian. Selain tu juga kalau boring-boring tu boleh je kita cari nak main game ke, tapi tak disyorkan lama-lama lah. Itu yang di Hello? Itu saja? Itu saja. Okey, terima kasih Syafiq atas perkongsian saranan beberapa aplikasi yang boleh dicuba oleh mahasiswa dan juga pengguna di luar sana. Mungkin Adlina ada spesifik aplikasi yang disyorkan, mungkin Adlina dah download dalam handphone, memang guna setiap hari dan rasanya berkesan dan mungkin boleh kongsi dengan rakan-rakan di luar sana. Ada ke Adlina? Okay, untuk aplikasi yang saya guna setiap hari, seperti biasalah kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, Instagram dan Twitter. Dan sekarang ni ramai yang untuk hilangkan bosan, terutamanya mereka mendownload TikTok TikTok untuk hilangkan bosan di rumah kan, main nari dan sebagainya. Boleh juga di-download untuk hilangkanlah rasa kebosanan tu. Selain daripada tu juga memandangkan kita pun esok sudah masuk pada bulan Ramadan, jadi saya syorkanlah untuk download aplikasi Al-Quran atau tazkirah aplikasi yang menyampaikan
tazkirah yang berkongsi hadis setiap hari, boleh digunakan jugalah untuk sepanjang bulan Ramadan ni untuk kita menambah lagi ilmu keagamaan kita lah. Okay. Itu saja. Okey, baik jadi semua kena buat persiapan masing-masing lah dalam nak menyambut Ramadan dan juga teruskan beberapa minggu kuliah. Jadi banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kita boleh kena pasti. Bahkan dalam Play Store juga ada editor choice. Jadi ini pilihan editor dalam Play Store. Jadi kalau itu menjadi pilihan editor, maksudnya dah jutaan orang download seluruh dunia. Okey, baik. Ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan siswa kita yang mengikuti live Facebook ni. Jadi saya nak pergi scroll, boleh panel kita pergi kepada Syafiqah Sahar. Apakah bidang yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0? Ini saya ingat tadi Syafiq sempat ulas dan menambah berkaitan dengan 9 bidang yang khusus dalam revolusi industri dan juga kaitan dengan sektor-sektor yang dikaitkan. Kemudian saudara Fakir, bagaimanakah perkembangan teknologi yang ada di Unicell? Mungkin sebagai mahasiswa Unicell ni boleh memberikan sedikit komentar. Adakah selari dengan industri 4.0? Bagaimanakah impak kepada pelajar, khususnya kepada pelajar dan bakal pelajar, khususnya kejuruteraan makmal dan juga teknologi informasi? Ada yang nak ulas ke Syafiq ataupun Adlina? Jelas tak dengan soalan ni? Maksudnya adakah Unicell mengikuti perkembangan teknologi yang berlaku sekarang dari segi penyediaan infrastruktur dan juga aplikasi-aplikasi yang ditawarkan? Adlina ataupun Syafiq? Saya untuk Unicell menyediakan aplikasi-aplikasi seperti untuk kegunaan para pelajar yang membuat beli barang secara online. Misalnya universiti ada sediakan satu platform yang diberi nama MyParcel. MyParcel untuk para pelajar detect sama ada barang keperluan tu dah sampai ataupun belum dekat kawasan universiti lah. Dan ia diupdate sendiri oleh admin. Dan platform lagi satu adalah pembelajaran sendirilah, platform e-learning seperti yang dibincangkan tadi. E-learning diguna untuk memberikan nota kepada pelajar, dan melalui e-learning juga kita membuat online web conferencing OWC pada masa sekarang. Dan universiti sendiri sudah menyediakan fasiliti kemudahan teknologi seperti open lab untuk penggunaan pelajar yang tidak mempunyai komputer dan sebagainya, boleh pergi ke lab yang disediakan lah untuk para pelajar. Ya. Okey, baik. Okey, soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan Facebook kita, saudara Fakir, berkaitan dengan kerisauan ataupun kebimbangan saudara Fakir kalau revolusi industri ini berkembang dengan meluas di Malaysia, bagaimana kita nak bersaing sebab kita tahu penggunaan robot ataupun teknologi ini akan diberikan keutamaan dalam industri. Jadi mungkin akan menjadi pesaing kepada manusia akhirnya tak ada pekerjaan ataupun hilang pekerjaan. Jadi bagaimana Syafiq menanggapi perkara ini? Adakah kita sedang bersaing dengan robot ataupun kita saling melengkapi dan meningkatkan kemahiran aras tinggi kita? Okey, buat masa sekarang ni kira saudara Fakir cakap tu artificial intelligence atau kita panggil sebagai AI. Buat masa sekarang ni dia agak mustahil lah untuk menggantikan kita, kerana AI atau services ke. Okey, itu saja. Okey, baik. So maksudnya kerisauan itu bukan realiti mungkin mitos, tapi maksudnya manusia juga sedia untuk meningkatkan kemahiran aras tinggi dalam penggunaan teknologi sebab banyak ruang ataupun pekerjaan-pekerjaan baru yang
boleh diteroka oleh umat manusia ni. Sebab saya teringat bila majalah Times pada tahun tahun New Millennium apabila dia mengenengahkan sebagai tokoh Time adalah komputer. Dia menjadi satu tamparan hebatlah kepada manusia apabila majalah Time International sedang mengangkat komputer menggantikan manusia. Saya ingat itu satu benda yang sekadar menarik perhatian masyarakat dunia. Pastilah kita masih lagi memerlukan kebijakan manusia sebab manusia yang menciptakan teknologi ini. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ataupun nilai budiman ini harus diterapkan dalam penggunaan teknologi ini. Okey, baik, kita terus kepada wacana kita. Sekarang ni sedang berlangsung pula online. Kita juga dimaklumkan bahawa kerajaan melalui insentif bantuan prihatin apabila diberi kepada semua pengguna telco 1 gig data percuma setiap hari. Jadi mungkin Syafiq dan juga Adlina juga mendapat manfaat itu. Tapi adakah cukup 1 gig ni? Sedangkan kita kuliah ada beberapa kuliah 1 hari. Jadi bagaimana kalau boleh kongsikan Adlina pengalaman mengikuti kuliah secara online, apa cabaran dia, apa mungkin ada pilihan-pilihan alternatif yang boleh digunakan oleh mahasiswa di luar sana. Okey, untuk cabaran kuliah online cabaran kuliah online sebenarnya banyak lah dari segi gangguan rangkaian internet, lepas tu aktiviti untuk komunikasi pelajar pun terbatas seperti nak buat group assignment, dari segi fizikal punya assignment terbatas lah dari segi situ. Dan pengalaman saya menggunakan online kelas setakat ni agak bagi saya okey, tapi jika ada gangguan di situ maka pelajar sendiri pun akan rasa down lah kan bila ada gangguan ni kan. Lagi bila tengah-tengah syok, tengah fokus tiba-tiba line terputus. Itu agak stres juga lah di situ sebenarnya. Jadi yang bagusnya online kelas ni bagi saya, kita boleh seperti Google Meet sendiri, kita boleh share kita punya screen untuk tatapan semua yang ada dalam kelas. Jadi mereka seperti aktiviti lab seperti saya sendiri, lab untuk coding dan sebagainya, kita lecture boleh terus tunjuk dalam tu. Dan kita pun boleh terus ikut buat aktiviti tersebut lah. Itu salah satu kelebihan online kelas ni lah. Dan alternatif yang boleh para pelajar gunakan ataupun lecture-lecture sebagai contoh, ada setengah pelajar yang tidak mempunyai kemudahan ataupun susah untuk mendapatkan kemudahan internet sendiri. Untuk pelajar yang tak ada wifi, mereka menggunakan data mereka sendirilah. Dan data yang diberikan kerajaan nak cakap cukup, seperti kita yang menggunakan banyak tu agak sukar lah. Dan kita kena tambah data kita sendiri ataupun menggunakan wifi sedia ada di kawasan kita. Dan untuk alternatif yang boleh digunakan seperti lecture sendiri boleh menguploadkan mereka punya slide syllabus ke dalam seperti UNICEF, mereka menggunakan e-learning. Jadi lecture akan masuk lebih awal lah slide tu untuk para pelajar melihat dulu sebelum kelas bermula. Jadi bila kelas dah bermula, proses tu lebih cepat dan pelajar cepat faham kerana mereka sudah mula kaji subjek tu sebelum kelas bermula. Dan soalan-soalan juga boleh ditanya terus kepada para pensyarah lah. Itu bagi saya pengalaman yang saya lalui lah sepanjang online kelas ni. Terima kasih. Betul maksudnya mungkin tenaga pengajar ataupun pelajar kena bezakan kuliah konvensional yang biasa kita datang secara fizikal face to face dengan
kuliah secara online ni metodologi ataupun kaedahnya berbeza. Bukan kalau 2 jam kuliah tu, daripada minit pertama sampai minit terakhir kuliah saja. Dia mesti ada interaktif, ada 10-20 minit kuliah, kemudian ada perbincangan ataupun ada quiz, kemudian sambung lagi kuliah 10 minit. Jadi itu yang kena kita teroka supaya mesej ataupun pengajian yang kita belajar tu dapat dicerap lah. Tapi kita juga maklum bahawa kalau di kawasan rural area, untuk capaian kepada signal internet yang sangat perlahan, pasti video stream ni tidak praktikal. Jadi kalau Syafiq, kalau pensyarah hanya bagikan rakaman suara saja, kemudian kita rujuk kepada slide tu, adakah itu dah sudah memadai bagi mereka yang tidak capai kepada internet laju ni? Cukup tak proses pembelajaran dengan kaedah begitu, Syafiq? Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan tu lebih sebaiknya lah sesi pembelajaran ni lebih kepada face to face ataupun fizikal lah. Sebab bila kita buat secara maya ni, banyak kekurangan dia lah, banyak gangguan dia jugalah buat masa sekarang ni. Lagipun Malaysia masih lagi dengan kekurangan infrastruktur dari segi internet dan juga package internet yang ditawarkan tu. Dan baru-baru ni kita ada masalah, kita ada berita daripada syarikat TM yang katanya kabel bawah laut internet rosak. Masih lagi dalam proses perbaikan tu. So daripada situ, kalau macam kita dari segi locally, dia tak akan efek lah daripada kita punya sesi pembelajaran tu. Tapi mengikut apa yang package internet yang di Malaysia tawarkan, banyak masih lagi menggunakan konsep jual kuota. Compare dengan negara-negara jiran kita, seperti Indonesia atau Thailand, mereka hanya menjualkan speed. Kita beli berdasarkan speed. Tapi dengan dari segi kuota dia unlimited. So daripada situ lebih banyak kemudahan lah. Daripada segi unlimited tu banyak yang kita boleh buat lah. Kerana pembelajaran atas talian ni boleh dikatakan kuota yang amat banyak lah. Kalau perlukan feed daripada segi video dan juga audio lah. Dan daripada situ dia juga mengefekkan kepada proses pembelajaran kita dari segi atas talian. So daripada situ makin banyak kekurangan compare dengan pembelajaran kita dari segi fizikal. Okey, baik. Kalau di negara Korea, apabila bagaimana dia boleh dikenali ataupun ekonomi boleh dikembang besar, apabila kerajaan Korea dia memberikan internet percuma kepada seluruh negara, dan juga banyak juga negara-negara lain memberikan capaian internet yang dengan kos yang rendah dan juga kelajuan yang tinggi. Dan kalau China dah memperkenalkan teknologi 5G, jadi mungkin Malaysia kena ambil perhatian juga supaya capaian internet seluruh negara ni dapat dicapai, supaya lebih banyak konten digital yang boleh dibuat naik oleh rakyat Malaysia dan juga mahasiswa juga. Kalau kita tengok di YouTube tu pelbagai channel orang Korea mengulas tentang budaya di Malaysia dan view-nya begitu ramai, jutaan. Jadi mungkin dalam tempoh PKP ni, kita juga maklum bahawa MPP juga mengajukan berbagai aktiviti. Mungkin boleh ambil ruang SRN dan juga pemantik dan juga rakan-rakan sosial lain boleh turut sama terlibat dalam pertandingan yang dianjurkan. Lagi kita nak menghayati perkembangan teknologi masa kini kan, jadi kita kena terlibat dalam proses itu. Jadi kita nak tanya sikit tentang isu yang melibatkan keselamatan cyber ni, Syafiq dan juga Adelina. Baru-baru ni kita dilaporkan tentang keselamatan penggunaan aplikasi Zoom, yang mana data pengguna dapat hack dan juga disebarkan dalam beberapa platform internet. Bahkan juga ada kes-kes online banking yang mana dia dapat rekod, tiba-tiba duit dah hilang dah. Yang saya dapat makluman ni di kalangan mahasiswa Indonesia juga ada yang terlibat.
Ni mungkin banyak duit ni. Jadi mungkin Adlina boleh bagikan sedikit tips ataupun boleh berikan saranan bagaimana kita nak menghadapi ancaman keselamatan cyber ni. Okey, mengenai keselamatan cyber, seperti kita tahu sekarang pun scammer sedang giat lah melakukan aktiviti mereka apabila mereka tahu situasi sekarang ni. Jadi seperti saya sendiri, saya pernah mendapat telefon daripada scammer yang mengatakan saya mempunyai masalah dalam sesuatu perkara tu, dan mereka minta detail saya. Okey, melalui di situ tolong saya minta untuk semua untuk So apa perasaan alert dia? dengan situasi. Perasaan kuat ke? Dan perasaan tu dalam hati saya, mana saya pernah buat benda ni. So dekat situ kita dah tahu, oh mungkin ni scammer lah, kita dah tahu. Minta pula data peribadi kita. Jadi kita dekat situ kena hati-hati lah, kita kena alert lah dengan on call yang kita dapat tu. Kita jangan terus bagi data peribadi kita secara menuduh. Periksa dulu betul ke kita ada terima perkara tu, ada tak kita buat perkara macam tu. Jadi supaya kat situ data kita selamat. Jadi scammer ni juga dia pandai, dia licik sebenarnya. Dia apabila kita on call, kadang-kadang dia boleh serap terus maklumat dalam handphone kita. Dan kat situ agak mencabar lah. Scammer sekarang pun pakar-pakar IT semuanya. Jadi kita kena lebih berhati-hati lah dengan scammer-scammer ni. Dan melalui laman web kita boleh tahu laman web yang selamat dan tidak selamat. Sebagai contohnya bila kita tengok dekat laman web, mesti bahagian depan dia ada HTTP dan ada yang HTTPS. Okay, HTTP adalah laman web yang tidak berdaftar dengan security lah, seperti kita tahu. Dan HTTPS pula laman web itu lebih secure, lebih selamat untuk digunakan kerana ia didaftar dalam security lah. Jadi bila kita buka laman web, kadang-kadang ada iklan tu tak, iklan kat tepi-tepi tu. Jadi iklan kat tepi-tepi tu bila kita tekan, kadang-kadang tu sebenarnya adalah virus. Jadi itu mengancam keselamatan laptop kita ataupun handphone kita lah. Dan kita dalam handphone ataupun laptop masing-masing perlu ada aplikasi antivirus seperti Kaspersky ataupun virus cleaner lah. Okay, itu dari segi cyber dari segi cara untuk kita atasi lah jenayah cyber. Okay. Okey, baik. Masih atas perkongsian Tuan Lina. Syafiq ada nak tambah ke berkaitan dengan isu keselamatan cyber ni? Okay, saya nak tambah sikit lah pasal isu cyber tu. So macam ada yang Adina kata tadi, ada yang segi daripada penipuan atas talian menggunakan telefon yang boleh dikatakan dalam kategori phishing lah. Phishing, dia umpan, dia punya mangsa-mangsa dia tu. So kita perlu take note lah, kita perlu peka dengan apa-apa yang dia minta ataupun apa punya sebab, ataupun boleh dikatakan kita boleh nampaklah ciri-ciri dia nak menipu tu. Kalau kita tak sure, kita boleh, kita pun dekat zaman internet ni kita boleh refer balik. Kita boleh gunakan nombor yang di telefon tu, kita boleh Google. Kita boleh check sama ada kes-kes penipuan yang sebelum ni pernah berlaku. Ada orang maybe dia pernah post dekat internet mengenai nombor-nombor yang di scam tu. Dan seterusnya dari segi saya nak tunjuk daripada segi berkenaan dengan security daripada macam Adina cakap tadi lah, yang daripada segi URL HTTP tu dengan HTTPS tu. Okay, selain daripada tu untuk mengelakkan kita kena virus tu,
Salah satunya untuk kita download ataupun mendapatkan satu software tu, kita elakkanlah yang menggunakan orang panggil term sebagai crack. Kiranya kita download secara illegal lah. Boleh dikatakan daripada situ ada banyak virus-virus yang kita tak tahu. Ada beberapa kategori virus tu kita boleh dikenali sebagai adware. Adware itu yang kira virus iklan-iklan tu. Kalau kita tekan, dia terus inject masuk virus dalam komputer kita. Okay, yang seterusnya dari segi virus ransomware. Okay, ransom. Dia seperti perkataan ransom tu sendiri, dia bagi tahu apabila kita install satu-satu aplikasi dalam komputer tu sendiri, dia akan start sendiri. Kita tak akan tahu pun, tahu-tahu komputer kita kena lock. Lepas tu bila kita buka satu file tu, dia akan bagi tahulah kalau nak access file ni kena bayar kat dia. Itu salah satu dia punya cara scam lah ataupun cara serangan secara cyber. Dan ada juga virus seperti Trojan atau malware yang boleh menyebabkan, kalau ada yang pernah dengar lah, yang ada certain virus ni yang boleh buatkan kita punya komputer terus meletup. Dia overloadkan kita punya sistem operasi. Itu untuk mengelakkan benda-benda tu, better kita gunakan antivirus yang dipercayai lah, ataupun kita beli, kita subscribe untuk mengelakkan benda-benda tu. Dan akhir sekali untuk kira boleh dikatakan yang sebabkan zaman sekarang ni dah banyak yang moden, kita perlu ambil perhatian lah tentang isu-isu macam ni. Kita jangan nampak kita sambil lewa je, sebab benda-benda ni sekarang ni amat penting lah. Boleh dikatakan kebanyakan penggunaan tu kita menggunakan teknologi daripada pelbagai segi sektor dan pengguna. So daripada situ, itu sajalah saya punya pendapat saya. Dalam tempoh PKP saja, skamer-skamer ni membuat jualan penipuan secara online dalam jualan emas hampir jutaan ringgit. Itu menunjukkan bahawa skamer ni punya masa dia buat kerja dia. Jadi dalam kita menghadapi revolusi industri ni, kualiti kemahiran penggunaan teknologi ni harus ditingkatkan. Okey, baik, kita di penghujung acara kita. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit apakah program-program yang mungkin boleh dilakukan oleh mahasiswa di luar sana. Mungkin SRN ataupun Pematec ada perancangan yang telah diaturkan yang boleh diikuti oleh rakan-rakan siswa atau penonton kita di luar. Mungkin Lina boleh mulakan. Okay, untuk aktiviti aktiviti yang boleh dijalankan oleh mahasiswa terutamanya di luar sana, mereka boleh melakukan aktiviti dengan melihat isu mengenai subjek-subjek yang mereka belajar, supaya mereka tidak perlu tunggu untuk pensyarah sahaja yang memberi mereka maklumat, tapi mereka juga perlu mencari maklumat di laman sawang yang sedia ada lah. Dan untuk aktiviti Persatuan Mahasiswa Teknologi Maklumat Pematec, insyaAllah kami akan mengadakan online bengkel media digital yang diberi singkatan BENDI lah. Dan apa-apa informasi dan juga aktiviti daripada Persatuan Pematec sendiri, semua boleh ikuti page rasmi Pematec lah, FB dan juga IG Persatuan Mahasiswa Teknologi Maklumat. Okey, baik. Syafiq, bagaimana? SRN ada apa-apa acara nak dikongsikan untuk perlibatan siswa? InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan kemukakan aktiviti yang boleh kita lakukan lah masa musim PKP atau MCO ni. So daripada SRN sendiri, boleh dikatakan satu kelab atau organisasi lah di Unicell
yang boleh dikatakan pelbagai kaum. Kira satu-satu syarat untuk menjadi ahli jawatan kuasa ialah wajib pelbagai kaum. Tak boleh majoriti dia kira satu-satu kaum saja. Okay, so kami akan cuba untuk ni lah, untuk akan melancarkan program-program yang berkenaan dengan perpaduan serta yang pelbagai kaum lah, insyaAllah. Nanti kami akan cuba update lah. Boleh buat masa sekarang ni media sosial kami ada masalah teknikal sikit, tapi insyaAllah kami akan launch balik platform dari segi FB dan IG tu semua. Dan so sebarang kalau ada pertanyaan pun boleh tanya kat dalam ruangan komen lah. Saya boleh PM jika ada sebarang pertanyaan mengenai SRF. Okay, baik. Tadi soalan tadi, baik Mas Syafiq, tadi soalan saya lontarkan tadi daripada soalan komentar Syah Alisa, terima kasih tanyakan soalan. Jadi yang mungkin macam Syafiq merupakan alumni UNICEF masa diploma, sekarang tambah degree. Adlina pula sedang selesaikan diploma daripada selepas SPM terus masuk ke UNICEF. Boleh kongsikan tak sebagai perkongsian dan rujukan kepada pelajar-pelajar SPM yang sedang mungkin mencari-cari lagi peluang untuk belajar ke universiti. Mungkin boleh kongsikan kenapa Syafiq memilih UNICEF berdasarkan pengalaman ataupun apa faktor. Mungkin Adlina juga boleh kongsikan sebab memilih UNICEF. Boleh kan Adlina? Okey, untuk pelajar-pelajar SPM yang sedang mencari-cari universiti, memang saya sarankanlah Universiti Selangor, kerana Universiti Selangor merupakan salah satu universiti yang mempunyai yuran rendah dan juga menyediakan foundation ataupun asasi dan yuran itu dibayar melalui demo siswa lah kan, dan beri secara percumalah kepada para pelajar. Dan kenapa juga saya pilih UNICEF, kerana UNICEF menyediakan kualiti yang terbaik dan fasiliti yang sangat mesra alam, dengan ada tasik, ada pemandangan-pemandangan hijau yang kita boleh relaxkan. Bila kita stres-stres kan, kita boleh relaxkan pemikiran kita dan sebagainya. Dan UNICEF juga menyediakan takwil bantuan untuk para pelajar seperti saya sendiri melalui Yayasan Selangor sendiri menyediakan keutamaan kepada pelajar Universiti Selangor dalam menyediakan pinjaman dan juga beasiswa lah kepada para pelajar Universiti Selangor. Dan itu saja. Okay, terima kasih Adlina. Adlina merupakan penerima beasiswa Yayasan Selangor bagi anak Selangor lah. Okay, baik, terima kasih. Syafiq, bagaimana? Daripada diploma sama degree, ada orang memilih universiti yang berbeza, tapi Syafiq memilih universiti yang sama. Kenapa? UNICEF. Okay. Awesome. UNICEF awesome. Okay, mengikut pengalaman lah saya daripada dekat UNICEF ni daripada 2013-2014 macam tu. Okay, kira faktor-faktor awal yang saya masuk dulu boleh dikatakan salah satu dia ialah, boleh dikatakan kalau kita compare yuran-yuran dekat UNICEF ni, boleh dikatakan antara yang termurah lah, boleh dikatakan untuk sektor swasta ni. So dan juga dia punya kualiti pembelajaran dan juga yang subjek-subjek yang diajar itu yang berkualiti tinggi lah. So kita boleh tengok sekarang ni UNICEF dah beberapa kira daripada tahun, saya tak berapa sure, telah diiktiraf daripada MQA, yang boleh dikatakan itu adalah standardization lah untuk kita punya kualiti pembelajaran tu. Dan juga kita boleh dikatakan lah lecturer-lecturer dekat UNICEF ni sangat bagus lah dan berkualiti. Pengajarannya pun yang menggunakan mengikuti konsep 5S. So boleh dikatakan kualiti itu mengikut standard-standard yang diperlukan lah untuk satu institusi itu berjalan dengan baik.
Terima kasih. Okey, baik. Okey. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Sebagai rumusan, 30 saat satu orang dalam tema perkembangan teknologi masa kini, nasihat atau saranan yang boleh kita rangkumkan. Adrina. Nasihat saya kepada pengguna-pengguna teknologi di luar sana, gunakan teknologi yang sedia ada dengan sebaik mungkin, manfaatkan dengan perkara-perkara yang membawa faedah kepada diri kita sendiri, berhati-hati dengan jenayah cyber, dan akhir sekali selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam di luar sana. Jaga kesihatan, jaga keselamatan di luar sana, sentiasa amalkan penjarakan sosial dan berhati-hatilah dalam melakukan apa saja perkara. Baik. Terima kasih. Terima kasih Adrina. Syafiq. Okey, terima kasih. Rumusan saya diharap lepas ni dengan penerangan, dengan cadangan perbincangan kita ni, kita boleh ambil iktibar lah ataupun cuba untuk memperbaiki diri kita. Kita boleh lepas ni boleh ambil tahu pasal isu-isu semasa dan juga kita boleh berwaspadalah akan kesusahan atau kekurangan yang pada yang akan datang, serta kita boleh konklusikan sebagai ni salah satu tangga lah untuk kita memperbaiki diri kita. Dan akhir sekali, selamat menyambut Ramadan. Jangan lupa malam ni tarawih. InsyaAllah akan jumpa pada akan datang. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Syafiq dan Adrina. Saya minta aja sebaik panelis kita untuk menjawab beberapa soalan yang tidak sempat kita kemukakan semasa live ini. Daripada Siti Nazira bertanya soalan, juga daripada Syah Alisa, juga ada beberapa soalan daripada Tuan Fakih dan juga Syafiqah Saha. Jadi mintalah sebab masa kita suntuk, kita minta Syafiq dan Adrina untuk respon dalam ruang komen Campus Live Talk sesi 7 ni. Terima kasih kepada semua dengan perbincangan tajuk perkembangan teknologi masa kini, itu sebagai satu wacana awal yang boleh kita lanjutkan perbincangan ini dalam siri-siri pertemuan yang lain ataupun dalam ruang yang lain. Yang paling penting, setiap daripada perkembangan teknologi ini, kita jangan tinggalkan elemen yang penting, iaitu elemen kemanusiaan bagaimana yang nak diterapkan di peringkat UNICEF, iaitu mahasiswa budiman. Kita nak juga di kalangan mahasiswa ini yang tahu dari segi budi bahasa, budi pegerti dan juga budi bicara, serta ada daya tahan uji. Selain kita meningkatkan kemahiran aras tinggi dalam penggunaan teknologi ini. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.